Kita masih mau tumpu kepada persoalan Melayu. Melayu harus perlu ada satu fokus khusus untuk selesaikan masalah Melayu. Masalah ni bukan Melayu, masalahnya pemimpin Melayu. Dan bukan pemimpin Melayu, dia pemimpin Melayu, pemimpin Cina, pemimpin India yang rasuah dan ia berleluasa. Kita tak perlu nak cakap panjang bab ni. Yang kita dah lihat berapa ramai pemimpin Melayunya, yang Cinanya, yang Indianya yang sapu duit negara. Daripada Perdana Menterinya, bekas Perdana Menterinya, bekas Perdana Menteri, menteri-menteri. Apakah kita masih belum faham? Ketika berjuang, procurement, perolehan PPE ni, personal protector, equipment untuk frontliners. Ada kes, ada tangkapan, ada siasatan oleh SPRM masa Covid. Dah berbulan lama dan membabitkan pejabat menteri. Ada tangkapan terhadap pegawai menteri. Kesihatan. Ini masa Covid, ini duit Covid, ini duit membabitkan frontliners. Dia supply barang tu yang lebih murah, jauh lebih. Yang betul-betul pas lah. Pas kan ni hampas, nampak. Dia rangkul semua Perdana Menteri je dia sokong. Mahathir Perdana Menteri sokong. Kan orang tu tak boleh apa pergi, dia nak undi percaya Mahathir lah. Kan? Ingat Perdana Mahathir. Naik Muhyiddin, dia sokong Muhyiddin lah. Dia orang pertama. Muhyiddin katakan, dia Mahathir orang pertama sign SD, sokong saya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dimuliakan pengerusi, Ustaz Zulkifli Ibrahim, Timbalan Pengerusi Timbalan Ketua Gerak Nasional, sahabat saya yang berhormat Dr. Aziz Bari, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak, pakar perlembagaan negara. Setiap kali bersama dia, kita memang dapat wacana baru lah. Memang betul-betul profesor. Rakan-rakan daripada Parlimen Tambun ni, ramai juga yang hadir, yang orang lama. Dari yang saya muliakan, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana dapat sama-sama kumpul pada malam ini. Tambun ni istimewa bagi reformasi daripada tahun 98-99. Kalau di ibu negeri ni, Perak, Ipoh, memang Tambun lah tempat. Kita banyak, Ustaz Zul daripada awal lagi, seperti Dr. Aziz kata, very consistent. Kita pacakkan panji perjuangan reformasi. Tentunya istimewa malam ni. Tak tahulah, tanya khabar orang Perak okey lah. Saya orang Selangor, khabar tak apa okey. Ayo tak ada. Ini masalah kita Malaysia kan, tak habis-habis masalah, tercemar semua. Ini masalah pencemaran sungai. Saya lalu lah kenyataan daripada Menteri Besar Selangor untuk robohkan kilang kan. Baru tadilah dia kata nak roboh. Tapi bagi saya ini bukan soal kilang kan. Ini bukan sekadar soal pencemaran sungai. Ini masalah pencemaran pemikiran kita, sikap kita terhadap pentadbiran, terhadap good governance. Berapa kali kita nak susah macam ni? Dan ini soal air, soal asas, dan ini bukan pertama kali. Setiap kali rakyat merana susah, timbullah kan, roboh lah, tindakan saman lah. Tetapi ia masih berlaku sebab tidak ada sikap yang serius untuk benar-benar membenteras perubahan paradigma mereka yang berkuasa untuk tegas. Jadi Selangor ni kerajaan reformasi, dia bukan kerajaan, minta maaf lah, bukan macam kerajaan Perak sekarang ni. Dia takkan standard Menteri Besar Selangor sama dengan standard Menteri Besar Perak. Standard Menteri Besar Perak memang hebat lah kan. Curut mahal kan, macam-macam botol ada kan. Tetapi kerajaan negeri Selangor, kerajaan reformasi. Jadi kita kena
lebih tegas, lebih proaktif. Ya, jangan bersifat reaktif. Ya, setakat roboh satu kilang tak selesai masalah. Ya, nampak tegas tapi tidak merubah pemikiran. Itu Selangor. Ni sehari 2 hari sebelum ni di Pahang sibuk tentang pasal ladang Musangking kan, puluh tahun, puluh ribu hektar kan, timbul masalah, menyalahkan soal Cina Melayu kan, DAP lah paling teruk kena kan. Tetapi kalau kita benar-benar jujur nak selesaikan masalah tentang rasuah, tentang penyelewengan, tentang apa yang berlaku dalam negara kita, ya, tanah puluh ribu hektar, puluh tahun, ya, tak ada proses berlaku, ya. Salah siapa? Salah pembesar, salah pemimpin politik. Ini bukan soal kaum, ini bukan soal Melayu Cina India, ini bukan soal peneroka Cina, ada juga peneroka Melayu, tetapi kita mainkan isu kaum. Jadi sampai bila kita nak berubah negara ni? Selagi kita tidak benar-benar serius dan jujur soal membenteras rasuah. Jadi kita gerak, saya masa jadi ketua pemuda dari awal dulu pun, saya masuk jail ni pun pernah masuk jail dulu lah kan, sudah ketahui pasal bongkar dokumen rasuah. Dan kita konsisten. Saya walaupun saya masuk kerajaan, tetapi saya hanya ambil jawatan senator untuk duduk dalam jawatankuasa SPRM, daripada BPR ke SPRM. Dan bila tak betul, saya antara orang pertama yang bangkit, saya letak jawatan dan saya saman Perdana Menteri pada masa itu, dalam kes 1MDB. Sebab kita benar-benar yakin persoalan utama negara ni ialah masalah rasuah, dan penyelewengan, dan kita mesti selesaikan betul-betul. Apa yang berlaku ni tak selesai. Kita masih lagi dalam kepompong perkauman, tanpa silu. Dalam kes Pahang, ucapan terbuka mengatakan tentang peneroka Cina, tanah Melayu diambil, isu kaum. Soalannya bukan peneroka Cina, soalannya pemimpin rasuah, pentadbir rasuah, pejabat tanah rasuah, pemimpin-pemimpin kerajaan, pemimpin politik, pembesar-pembesar. Kalau mereka pegang betul-betul pada prinsip good governance, sudah ingat boleh 40,000 kurang-kurangnya, yang saya bukan anak bela, kurang-kurangnya mereka usaha, mereka tanam durian, 40,000 hasil banyak, hasil pada negara juga. Ini yang pegawai kerajaan yang bagi lesen, yang tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun duk pau toke-toke, tak buat apa, puluh tahun masuk poket mereka, tak ada langsung hasil. Sekarang serang peneroka-peneroka, dan kita biarkan. This is the worst part. Dan kita biarkan. Mana conscience kita? Ada masalah. Ada pemimpin-pemimpin, ada itulah yang Perdana Menteri paling lama 22 tahun, 2 kali jadi Perdana Menteri, nak masuk kali ketiga, isu kaum ni, buat parti Melayu, parti pejuang. Pejuang apa? Dia konon nak lawan rasuah apa? Saya masuk jail masa dia, saya keluarkan dokumen rasuah menteri dia, menteri-menteri dia, dan dia yang pertahankan. Kalau tidak, masuk dalam menteri itu. Dan saya memang sengaja saya keluarkan dokumen rahsia. Memang saya tahu, orang kata you keluarkan dokumen, you memang masuk dalam. Memang saya masuk dalam lah, dan tak boleh bertanding sebagainya. Tetapi memang masa itu saya ketua muda, kita memang mahu rakyat benar-benar buka mata, benar-benar faham apa yang kita perjuangkan, dan dengan kita membongkar dokumen itu, kalau saya masuk, maknanya dokumen itu betul, cop rahsia itu betul. Memang saya masuk, mana betul lah, tak apalah, saya bayarlah harga, 2 tahun saya masuk dalam. Tetapi yang lebih penting, kita mau mendidik masyarakat macam mana tengok, ada pendakwaan, menteri bagi menantu puluh juta saham, masuk akaun ketua menteri, akaun dia, akaun isteri, akaun anak-anaknya belas juta. Ini dulu daripada tahun 1999 kita perjuangkan. Tak masuk je, saya masuk, maknanya dokumen tu benar. Yang dua ni tak masuk juga. Dia
ada jadi menteri, hari ni sehari dua ni bising lagi. Tak malu. Mahathir tak ada langsung conscience. Cerita perjuangan pasal lawan rasuah apa? Kita masuk jail lawan rasuah zaman Mahathir. Itu satu hal. Saya bukan cerita peribadi. Yang saya nak ceritakan tentang negara, anjakan paradigma. Ya. Dia bermain lagi dengan isu itu, ya, isu kaum. Ya. Dan kita benarkan. Ini juga satu masalah. Kita dalam parti-parti reformasi, parti PH, ya, yang berjuang untuk melakukan reform. Salah satu intipati reform yang paling penting ialah anjakan daripada politik perkauman kepada politik, ya, rasuah, ya, penyelewengan, good governance. Ini asas kepada reformasi. Ya, jadi bila Mahathir buat satu parti perkauman, kenapa kita biarkan? Bukan sekadar biarkan, sokonglah lagi. Jadi kita reformasi apa? Kita kata kita kerajaan reformasi, kita mempertahankan reformasi, kita berjuangkan reformasi, kita benarkan, ya, Dr. Mahathir tubuh parti perkauman. Dia kata dia tak masuk PH lah, tetapi dia nak sokongan PH. Dia bertanding slim, dia minta PH sokongan dia, bagi laluan kat dia, dan kita benarkan. Dia terang-terang sebut, ya, kita masih mau tumpu kepada persoalan Melayu. Melayu harus perlu ada satu fokus khusus untuk selesaikan masalah Melayu. Masalah ni bukan Melayu, masalahnya pemimpin Melayu. Dan bukan pemimpin Melayu aja, pemimpin Melayu, pemimpin Cina, pemimpin India yang rasuah, dan ia berleluasa. Ya, kita tak perlu nak cakap panjang bab ini. Ya, kita dah lihat kan, dah lihat lah. Ya. Berapa ramai pemimpin Melayunya, yang Cinanya, yang Indianya, yang sapu duit negara. Ya, daripada Perdana Menterinya, bekas Perdana Menterinya, bekas Perdana Menterinya, menteri-menterinya. Ya. Apakah kita masih belum faham dan tidak mau berganjak? Ya. Jadi ini yang cukup membimbangkan. Ya. Kita baru merdeka, ya, sambut merdeka 31 Ogos. Ya. Masih lagi dalam bulan merdeka, 16 September hari kebangsaan. Ya. Kita berjuang untuk untuk bapak nenek moyang kita berjuang untuk dapatkan kemerdekaan daripada penjajah, penindasan. Dan antara sebab mereka berjaya kerana mereka fokus, mereka tahu cabaran zaman. Cabaran pada masa itu ialah apa dia? Melawan penjajah yang menindas. Kita juga perjuangan itu terus, sebab penindasan itu masih ada. Kalau dulu kuasa asing, penjajah, sekarang penindasnya, yang menindas kita, pemimpin-pemimpin kita. Terang-terang curi duit kita berbilion-bilion. Yang leka, yang macam di Pahang puluh ribu hektar tanah. Ini pemimpin, ini pembesar, ini pemimpin kerajaan. Ini yang menjadi masalah kepada kita. Tapi kita biarkan. Kita biarkan. Kita tak ambil peduli, kita tak fokus. Kita tak tahu cabaran kita. Macam mana kita mau berjaya? Datuk nenek moyang kita itu berjaya kerana mereka tahu cabaran zaman. Mereka tahu kita mesti bebas daripada penindasan kuasa asing, dan kita kena bersatu, kita kena berjuang betul-betul. Sekarang kita kena faham apa masalah zaman ini, apa masalah masa ini. Apakah belum cukup untuk kita faham bahawa masalah utama negara ini adalah rasuah dan penyelewengan? Dengan kes 1MDB-nya, dengan kes macam-macamnya. Apakah kita masih belum faham lagi? Dan kita kena faham, dan setelah kita faham, kita kena fokus. Ini cabarannya, dan barulah kita boleh berjuang, barulah kita benar-benar boleh jadi merdeka, melawan penindasan daripada pemimpin-pemimpin sendiri. Ini semangat yang kita mahu bawa dalam Gerak 98. Kita tak mahu kompromi dalam bab ini. Sebab we can't afford. Kita dah teruk sangat dah. Keadaan dah cacah merebak. Dan kita masih balik kepada isu perkauman, politik perkauman. Dr. Mahathir terang-terang sebut Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia bukan memimpin parti Melayu. Dia bukan memimpin parti bilang kaum. Jadi dah terbalik pula. Tak layak jadi Perdana Menteri Malaysia ni sebab dia bukan parti berbilang, bukan parti Melayu.
dan kita biarkan. Kan? Ini kenyataannya untuk apa? Untuk menggagalkan reform, menggagalkan elemen penting reform. Elemen penting reform itu ialah anja daripada politik perkauman itu terus fokus kepada persoalan rasuah dan pertengkaran. Sebab itu masalah dia. Itu masalahnya. Dan 22 bulan itu betul ada kuasa, betul ada percubaan perubahan, tetapi tidak bersungguh-sungguh, tidak serius. Karena sekarang kita faham, sebab Perdana Menteri pada masa itu 22 bulan itu adalah seorang Perdana Menteri yang tak serius untuk melakukan reform. Kalau dia serius mau melakukan reform, dia mesti anjak, dia tidak boleh dengan politik perkauman. Ini dia perkukuhkan, dia tekankan, sebab dia mau gagalkan reformasi. Sebab itu saya di Langkawi 2-3 hari lepas di tempat dia. Langkawi kami gerak 98 kita isytiharkan. Mahathir ini musuh kepada reformasi. Dia jadikan reformasi ini alat untuk mendapatkan kuasa. Kita jadikan kuasa itu alat untuk lakukan reformasi. Itu balik. Itu asas itu. Sebab apa reform itu menjadi matlamat? Sebab itu tuntutan agama, itu tuntutan setiap pejuang-pejuang, itu tuntutan untuk bina tamadun, untuk melakukan islah, in uridu islah mastata'tum, semuanya, baik Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, pejuang-pejuang dulu, Gandhinya, Wan Angsanya, Timur yang baratnya, setiap pejuang kebenaran itu akhirnya matlamatnya untuk melakukan perubahan. Jadi reform itu bukan alat, reform itu matlamat. Mahathir, reform itu alat. Dia nak kuasa, dia reformasi, dia bersama kita, dapat kuasa, dia bunuh reformasi. Ini berlaku terang. Sebab itu saya di Langkawi kita isytiharkan gerak 98 kita tak akan kompromi. Mahathir adalah musuh reformasi dan kita tak boleh kompromi, kita lawan. Kita akan bagi ruang pada dia. Dan saya minta pemimpin dalam PH juga, they have to be very clear. Sampai berapa kali kita nak kena. Dan saya bimbang rakyat sendiri fed up dan mungkin keliru. Apa bezanya kita dengan yang Perikatan Nasional, yang Muafakat Nasional? Kalau kita meletakkan isu kaum ini yang menjadi isu utama dan pejam mata tentang persoalan rasuah dan perdagangan, hanya kerana fahaman politik kaum yang sempit, apa beza? Jadi mana reform? Jadi itu yang saya ingin tekankan malam ini. Memang marah sikit, dapat report daripada Selangor, semua angkut baldi je malam ni, masalah very serious di Selangor. Sikit-sikit terkesan sekeluarga semua di Selangor. Saya nasib baik hari ni semalam di Perak. Saya kata jomlah pada datang Perak, duduk Selangor masalah, dan isunya tetap itu. Isunya ialah kita tidak serius tentang good governance. Penguatkuasaan itu tak menyeluruh, tak strict. Kita tak tegas. Kita bermusim. Bila tak ada air, kelang kabut semua. Orang buat keputusan roboh. Tapi lepas tu senyap. Ada. Ini kononnya Dr. Aziz tunjuk saya tadi, artikel Khairi Jamaluddin, kata ni Perdana Menteri sekarang ni karismatik pula. Ini Perdana Menteri penyamun. Ini Perdana Menteri yang dapat jadi Perdana Menteri tegang-tegang rasuah. Dalam audio dia tegang-tegang cakap, kita nak jadi Perdana Menteri, kita kena bagi jawatan ke UMNO ni. Bagi menteri, bagi Perdana Menteri. Tak cukup itu kita kena bagi ketua JLC. Ini audio dia. Dan sampai hari ini dia tak nafikan. Itu audio dia, yang dirakamkan dalam mesyuarat bersatu. Bukan sekat itu. Bila dia jadi Perdana Menteri, memang dia buat. Memang dia bagi GLC. Maknanya apa? Maknanya dia merasuah. Rasuah ni macam-macam bentuk. Jadi you gunakan prinsip you untuk dapat kuasa ialah dengan merasuah. Dan ini yang Khairi Jamaluddin, seorang pemimpin pemuda UMNO, dari UMNO lah, pemimpin pemuda yang kita anggap progresif, boleh pejam mata terhadap prinsip ini. Ini prinsip asas dalam good governance. Macam mana orang itu dapat kuasa dari Perdana Menteri, mengakui suara dia sebelum dan selepas melaksanakan perkara itu, dibiarkan. Apa ni orang kata dia Perdana Menteri bagus, COVID-19 dia prihatin.
Itu bagi duit, itu bukan duit dia. Semua kerajaan bantu rakyat, bagi duit. Tapi komitmen tentang melawan rasuah, komitmen tentang memastikan bahawa good governance itu berlaku dalam krisis COVID. Ada kes, kita lupa dah semua. Ada kes membabitkan 24 juta ke 30 juta. Procurement, perolehan PPE ni, personal protector, kan, equipment untuk frontliners. Ada kes, ada tangkapan, ada siasatan oleh SPRM masa COVID, dah berbulan lamanya, dan membabitkan pejabat menteri kesihatan. Ada tangkapan terhadap pegawai-pegawai menteri kesihatan. Ini masa COVID, ini duit COVID, ini duit membabitkan frontliners. Dia supply barang tu yang lebih murah, jauh lebih murah daripada spesifikasi. Dan mereka untung atas angin 20-30 juta. Ada siasatan, ada tangkapan. Mana charge? Mana dakwaan? Kalau Muhyiddin ni betul-betul seorang Perdana Menteri yang prihatin, ada prinsip, masa COVID dia hebat, mengapa dia biarkan? Ini masalah besar. Ini sapu duit, merasuah, buat perkara jijik ni dalam keadaan krisis dan membabitkan frontliners, nyawa orang yang di Barisan Harapan. Ini kes. Where is the case? Mana kes? Biar macam tu. Tak ada urgency. Kalau negara-negara lain, on the spot, you will be charged. Because ini masalah kesihatan, masalah urgency. Jadi sebab tu saudara saya mulia, kita gerak 98, we are going to be very serious, very firm, very hard, and we might sometimes hurt our own leaders, but we have no choice. Sebab keadaan cukup, dan we are going to promote the good leaders. Kita tak kira orang macam Datuk Aziz Bari ni, bukan pasal dia duduk sebelah saya ni kan, tapi memang orang macam ni lah kita nak. Dalam program bergerak berapa kali lah, dia tak kisah, dia berani bercakap. This is the type of leaders we want. Dan kita mengatas merentasi parti. Gerak itu ditubuhkan pada 27 September 1998. Kita akan raikan pada 27 September tahun ni, buat pertama kalinya lepas 22 tahun. Oleh bukan saja satu parti, banyak parti. Bukan sekadar parti saja, NGO. Dan itu gagasan yang paling hebat yang pernah lahir semenjak merdeka oleh seluruh rakyat. Hanya 7 hari selepas Anwar Ibrahim ditahan di penjara. Ini satu gagasan yang hebat. Saya dengar bahawa kita tengah kutip sekarang ni, dia punya archive sejarah. Kutipan pada masa itu peribahagi pelancaran itu 75,000 kutipan pada masa itu. Kutipan terbesar yang pernah dilakukan dalam mana-mana rapat umum partai politik semenjak merdeka. Maknanya itu luar biasa semangatnya, dan kita ambil semangat itu untuk apa? Untuk lakukan reform. Yang ada tu, semangat yang ada tu, yang dipropori oleh Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS pada masa itu, yang betul-betul PAS lah. PAS sekarang ni hampas dengan PAS. Dia rangkul semua Perdana Menteri. Perdana Menteri je dia sokong. Mahathir Perdana Menteri dia sokong Mahathir. Orang tak boleh apa pergi, dia nak undi percaya Mahathir lah. Ingat masa Mahathir. Naik Muhyiddin, dia sokong Muhyiddin lah. Dia orang pertama. Muhyiddin kata kan, dia Mahathir orang pertama sign SD, sokong saya. Ini rupa memang. Masa Najib jadi Perdana Menteri, kita letak 1MDB kat dia tak faham, kabur. Dia kata ni tak cukup bukti. Dia pertahan Najib. Jadi Presiden PAS sekarang ni, dia pertahan semua Perdana Menteri. Presiden PAS dulu, Fadil Noor, dia bersama dengan rakyat, pertahankan rakyat orang kena zalim. Apa yang Khalifah Saidina Abu Bakar, Saidina Omar sebut, yang paling dekat padaku Khalifah ialah yang paling lemah di kalangan kamu. Yang Presiden PAS kan dia terbalik, yang dekat denganku yang paling kuat Perdana Menteri. Jadi kita nak bagi peringat. Jadi kita mau kembali kepada situ. Kita mau angkat semua. Kita tak kira parti. Kita angkat semua pemimpin-pemimpin yang true to the ideals and the spirit of reforms. We will promote. We don't care whatever party. And
we will be hard, we firm kepada even our own parties leaders yang nampak lari dan longgar dalam reformasi. We can't, enough 22 months cukup sepatutnya. Apa yang Mahathir buat betul-betul cukup, and we are going all out. After this we are not going to tolerate, and we will fight him. Dia bukan saja kacau kita 2 bulan, guna reformasi macam sekarang ni dia melakukan ni satu agenda politik yang regresif, yang anti reform, dengan secara sengaja mempromotkan parti perkauman, untuk kesampingkan ciri-ciri reform yang penting. This should be our concern now, dan itulah semangat gerak. Dan saya mengajak kawan di Tambun yang saya tahu semangatnya hebat. Di sinilah banyaknya bermula episod-episod penting reformasi 1999 untuk bersama-sama dengan saya, dengan kawan Ustaz Zul dan teman-teman, untuk kita bina semangat ini. Kita mau bina satu pasukan yang bersama-sama, tak kira parti, yang bersama-sama kita dalam punya semangat yang jujur, yang jelas, yang firm, untuk melakukan reform. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.